iaitu soal sambutan Aidilfitri ataupun majlis rumah terbuka hari raya kerajaan perpaduan yang dilaksanakan di 6 negeri. Ini tak payah jelaskan lah, saya ingat semua pendengar kita tahu cerita ni. Maknanya ada open house, dan open house tu dibuat di 6 negeri, 6 negeri yang ada PRN. Yep. Dan macam-macam komen yang dilontarkan oleh pemimpin politik PH, pemimpin politik PN yang mula mempertikaikan netizen-netizen dan penyokong parti masing-masing. Cerita dia, persoalan dia, adakah benda ini salah guna kuasa ataupun salah guna function kerajaan untuk kempen politik pilihan raya negeri. KJ, sebelum KJ masuk, saya kata saya punya pandangan lah, daripada pemimpin Pakatan Harapan termasuk PMX cuba menjelaskan, merasionalkan, mengaku je lah, cakap aja. This is clearly driven by PRN yang akan datang. Saya tak pasti apa cara lagi nak cuba rasionalkan, nak cuba jelaskan, nak cuba nafikan. Lagi baik dia kata, yes, I am Prime Minister now, and I want to meet the people dalam 6 negeri yang ada PRN. Apa saya takut lah. Kenapa dia tak boleh ambil pendekatan begitu daripada cuba cover benda yang penjelasan dia pun tak berapa nak meyakinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. 100%. Saya berpandangan bahawa kerajaan PH dan BN, kerajaan yang dipanggil sebagai kerajaan perpaduan ini, harus take ownership. Yeah. Just you make the call, you make the political call. Just wait. Saya rasa budak sekolah pun tahu yang mereka pilih Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu, Kelantan, Negeri Sembilan. Sebab ada pilihan raya negeri. Betul. So that's it. Dan dia kerajaan, dia Perdana Menteri, dia boleh pergi mana-mana. Daripada dia cuba cover lah. Saya yang lebih baik dia sebut. Kalau dia take ownership, mungkin pergaduhan ni tidaklah berleretan. Tapi mungkin Syaril, mungkin dia terpaksa bagi justifikasi. Sebab kalau saya ingatlah pendirian PH dulu selalu hentam kita menggunakan pentas kerajaan, menggunakan majlis kerajaan, menggunakan jentera kerajaan, menggunakan peruntukan kerajaan untuk buat majlis pemimpin bersama rakyat di kawasan-kawasan strategik. Saya masih lagi ingat bila Datuk Seri Mahathir Sabri buat jelajah keluarga Malaysia, ingat tak? Ingat. Banyak komplain, dia kata ini semua because PRU lah. Sebab tu ada jelajah keluarga Malaysia. So samalah. Tapi dalam hal ini saya nampak mungkin mereka tak nak nampak hipokrit lah, sebab dulu mereka hentam. Tapi banyak lagi kes yang kalau nak cakap hipokrit ni banyak lagi. Banyak. This is not the biggest. This is not the biggest. Don't die on this hill lah. Not worth it. Don't die on this hill. Dan to be fair, tu Pakatan Harapan, benda ni memang berterusan daripada dulu lagi. Bukan soal majlis ataupun jamuan, tetapi program-program kerajaan, apabila ada program agensi kerajaan, apabila ada contohlah program transformasi kerajaan bawah Datuk Seri Najib pun, kita waktu dalam Barisan Nasional kita gunakan itu sebagai kempen politik, modal politik. So the public knows. Exactly. The public knows, and saya ingat lebih baik kita PH boleh take ownership macam kita kata. Tapi balik kepada keputusan, saya nak tanya Syaril sebab saya ada pengalaman dulu sebagai anggota pentadbiran. Keputusan PMX, kita tolak ke tepi lah soal pilihan raya negeri. Katalah tahun depan dia buat benda yang sama. Maknanya PMX dia buat keputusan selepas ini Majlis Hari Raya Aidilfitri Perdana Menteri tidak diadakan di Seri Perdana, tetapi dia akan pergi pusing lah. Mungkin tahun ini 6 negeri, mungkin tahun depan sebab dah pilih 6 negeri ni dia akan pergi ke Perak ataupun Johor ataupun Sabah ataupun Sarawak. Di situ mungkin dia akan ada higher moral ground. Dia akan kata dulu saya buat mungkin untuk pilihan raya, tapi saya nak tunjuk bahawa now saya nak ambil negeri-negeri mengikut giliran. What do you think? I think that would be a good idea. Dan cuma next year if he does that untuk negeri-negeri yang lain, tutup isu ni. Tutup isu. But idea untuk tidak diadakan rumah terbuka di Seri Perdana macam mana? I think that's a good idea. Untuk bukanlah nak kata benda ni besar sangat, decentralization dan sebagainya, tidaklah, tetapi at least ada pembaharuan ataupun kelainan. Mungkin motif kali ni lebih politikal, tapi benda yang baik. Mungkin kelainan dari segi ownership ataupun pemilikan majlis tersebut. Sebab saya masih lagi ingat zaman Mahathir, zaman Pak Lah, hatta zaman Najib pun, biasanya Perdana Menteri dia akan host majlis Perdana Menteri dan Kabinet di Seri Perdana, dan Perdana Menteri akan hadir di setiap negeri untuk majlis open house yang dianjurkan oleh kerajaan negeri. Cuma kali ini Perdana Menteri mengambil alih pemilikannya. Dia yang nak contohnya di Selangor,
kerajaan Selangor buat, tetapi PM is the host Sure. together with the Selangor State Government. Yeah. So isu Perdana Menteri turun ke negeri untuk meraihkan rakyat pada musim Syawal ni bukanlah benda yang baru bagi saya lah, bukan Okay. cuma dia take ownership lah. Yeah. Dia kata Yeah. dianjurkan oleh Perdana Menteri. Yeah. So saya rasa itu kelainannya, dan saya melihat dulu di Seri Perdana memang ramai yang datang. Sebahagian besar yang datang adalah bukan rakyat Malaysia, bukan kita nak mendidakkan bukan warga negara Malaysia daripada mendapat majlis ataupun kita bersama dengan mereka pada hari raya, tetapi kalau tujuannya politik, tujuan sentuhan kepada pengundi, saya fahamlah kenapa dia nak turun ke bawah, ya. Dan to be fair juga, satu lagi kerja mungkin kita ramai yang tak sedar, masa bulan puasa yang saya tengok berita, banyak yang beliau laksanakan majlis buka puasa di Seri Perdana. Ya. Kan dalam tak tahulah dalam seminggu ke 2 minggu tu banyak every day. So mungkin untuk raya dia nak round lah. Ya. Saya dia nak round. Tapi saya kena tabik satu pasal PMX ni, dia punya stamina luar biasa lah. Luar biasa. Saya tengok hari tu dia ada dekat mana dia Kedah, lepas tu dia pergi satu negeri yang lain, lepas tu dia pergi ke Sabah. Quite phenomenal. And ada satu video yang dia buat training dengan dengan tali tu. Adakah saudara Syaril berhajat untuk menawarkan diri sebagai PT, personal trainer kepada PMX, manakala saudara Syaril seorang yang sado dan muscle dan sebagainya? I don't mind. I need the extra salary. Mungkin Datuk Samsul Iskandar kalau sedang mendengar podcast ini. Sebab Datuk Samsul Iskandar ni hebat banyak benda, tapi saya tak rasa dia sesuai untuk jadi PT. Tapi dia hebat billboard. Saya nampak billboard. So that was the issue. So Sam, kawan saya ketua Muda UMNO Malaysia, dia dulu ketua AMK, Angkatan Muda Keadilan. Jadi dulu masa pilihan kecil, saya gaduh dengan Sam lah, baling batu kat dia baling batu kat saya. But anyway, good friends now. So Sam, dia buat billboard besar, dapat gila dekat Bagan Datuk. Dekat Bagan Datuk. Dan dapat pelbagai reaksi. Dia kata, okey, biasalah kalau menteri buat billboard. Itu pun ramai yang kata tak patut menteri buat billboard. PM pun kata dia tak nak ada billboard Madani lagi dengan muka dia semua. Tapi Samsul sebagai ketua setiausaha politik, dia kata ketua setiausaha politik pada Perdana Menteri, buat billboard kedabak selamat Hari Raya Aidilfitri di Bagan Datuk. Dan dia buat penjelasan, bahawa bukan duit kerajaan yang dibelanjakan, dia belanja sendiri. Tapi yang saya tak berapa gemar dengan billboard yang ada orang politik. Saya tak pernah ada billboard muka saya besar. Tapi untuk kali ini saya sokong. Sebab dia tengah troll Zahid dekat Bagan Datuk. Ingat raya, lepas raya kita mood lain. Sebelum kita pergi ke break, saya just nak rujuk balik kepada himpunan Madani ni, sebab untuk pengetahuan pendengar, majlis hari raya diadakan pada waktu pagi hingga petang. Malam sebelum itu political event diadakan himpunan Madani. Kita tak pasti himpunan Madani ni program kerajaan ke program parti. Dia samar, kita tak tahu. I saw. Tapi dengan ucapan tu ucapan politik. Saya tengok, saya telah teliti, saya tengok live ucapan daripada PMX. Ini bukan majlis kerajaan ni. Bukan. Saya pun tengok. Ini bukan. It's a political speech. Hatta PM ni cakap, esok saya akan cakap sebagai Perdana Menteri di depan Sultan. Tapi malam tu dia cakap sebagai seorang politician. So saya rasa kepada PH dan juga BN, tak perlulah selindung di belakang di belakang alasan bahawa ini adalah program kerajaan. Everybody's done it. Just do it. Just go for it. And one last thing, sorry Syaril. Dalam podcast Keluar Sekejap ini, setiap minggu kita ada 2 episod. Tapi setiap minggu dalam 2 episod ni, kita akan pilih seorang untuk menjadi MVP, Most Valuable Player of the Week. Every week. Sorry, I didn't discuss this with you. This is a surprise. So I think, who's your MVP this week? I think every week we should call out an MVP, Most Valuable Politician. Sama ada dia buat bukan troll apa ni, legit. Sama ada dia buat benda yang bagus ataupun benda yang tak bagus. Tapi dia most valuable lah. Dari segi dia punya news value dia. News value dia lah. So kalau dia hebat, MVP, layak untuk jadi MVP. Kalau dia bangang pun layak untuk jadi MVP. So my MVP for this week is, dia ni politician yang sebelum ni agak
agak famous lah, tapi tak adalah famous sangat. Tak adalah national level. Tetapi oleh kerana, minta maaf, oleh kerana obsession, penyokong PH obses dengan dia ni sangat, dia telah jadi satu figura yang lebih besar, lebih dahsyat dan lebih hebat. Daripada menjadi seorang parochial leader, state level leader, dia jadi the I know what this is. thorn in the side of Pakatan Harapan. Yeah. And it's Pakatan Harapan's fault. You created Sanusi. Right. Betul kan? Okay, I agree. Sanusi. I agree. Sanusi. Now, he's the man. He is the man. He's the man, He right? is the man. You setuju? I MVP. setuju. Most MVP valuable for this. player, keluar sekejap, the first award for most valuable player. Goes to MB Kedah. My friend, Sanusi. Oh, your friend. My friend. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.